kesuntukan masa. Dan PPD pun tadi pagi baru dapat. PPD pagi tadi dapat, PPD bagi taklimat dekat pengetua dan hari ni pengetua diarahkan bagi taklimat kepada semua guru supaya semua guru tahu perkara ni. Okay, next. Next slide. Okay, objektif dia untuk memastikan PDPR dilaksanakan oleh guru dan pembelajaran murid secara optimum. Saya pasti guru-guru kita memang buat. Okay, nombor 2, mendapatkan bilangan sekolah dan guru yang melaksanakan PDPR serta bilangan murid yang terlibat. Ini di pihak PPD. PPD ingin dapatkan bilangan sekolah dan guru yang melaksanakan PDPR serta bilangan murid yang terlibat. Sebab sekarang ini kita dapati peringkat awal penglibatan guru banyak, kemudian berkurangan. Begitu juga dengan kehadiran guru pelajar. Mula-mula tu ramai, kemudian bertambah sedikit. Nombor 3, mengenal pasti kaedah PDPR yang dilaksanakan oleh guru. Semua tu akan saya terangkan sebentar lagi melalui borang PDPR. Yang keempat, mengumpul maklumat kaedah pentaksiran PDPR yang dilaksanakan oleh guru. Setiap hari cikgu kena buat. Pun nanti saya akan beritahu, saya akan terangkan. Next. Next slide. Okey, pengisian. Peranan pentadbir sekolah memastikan semua guru diberi penataran pengisian Google Form. Ini yang kita sedang buat hari ini. Memantau pengisian harian tapak pelaporan PDPR yang disediakan oleh guru. Saya akan wujudkan jawatankuasa untuk pemantauan pengetua dan pentadbir yang lain. Kemudian yang ketiga, menghantar Google Form tapak pelaporan yang lengkap diisi oleh guru setiap hari. Ini saya beritahu. Selesai saja cikgu mengajar, selesai saja cikgu gunakan, cikgu buat PDPR, cikgu kena mengisi tapak pelaporan setiap hari. Waktunya bila? Sebentar lagi cikgu tahu. Next. Okey, peranan guru mengisi Google Form tapak pelaporan yang disediakan menggunakan email ID D5 sahaja. Ini kena peka cikgu. Kita tak boleh pakai individu punya. Kita kena pakai ID D5 sahaja. Saya ingat lagi hari tu dah ada taklimat berkaitan dengan D5 ni. ID bagi guru ganti ditentukan oleh pentadbir sekolah. Kita ada guru ganti ke, Pak Maizon? Respon? Guru baru kan? Pak Maizon? Guru baru dah ada ID dia, kita bagi ID sementara. Ya, sementara. Yang kita ada 6 ke 5 je kan? Ya, 5 saja. Lepas tu dah tak ada lagi ID baru? Tak ada. Okey. Kita gunakan 5 ID baru tu memang khusus untuk guru baru kita. Ya. Guru baru ada masuk dalam ni tak? Tak perasan saya. Respons orang? Apa dia? Ada guru baru? Respons sikit. Ada. Ada, okey. Teruskan. Next slide, Maizon. Pak Maizon, next slide. Okey, ini yang saya beritahu tadi. Penataran kaedah pengisian pelaporan oleh KPM, kemudian akan diverifikasi data dan dihantar ke data ke BSH. Penataran pengisian pelaporan dan pemantauan itu pihak sekolah nanti. Kemudian penataran pengisian pelaporan kepada pentadbir sekolah dan guru serta pemantauan harian. Okey, next slide. Okey, yang tadi saya tunggu yang tadi itu sebenarnya. Yang merah tadi tu. Okey, penataran kaedah pengisian. Cikgu kalau tengok bilangan 1 12 hari bulan. Hari ni berapa hari bulan cikgu? Hari ni 15 Hari ni 16 hari bulan. Okey, semua ni berlaku pada 12 hari bulan hari tu. Kemudian bilangan 2 14, bilangan 3 15. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar tak? Hello, dengar tak? Baru dengar. Okey, thank you Bantai. Okey, cikgu kalau tengok bilangan 3 tu, 15 hari bulan pukul 9 pagi semalam baru sampai ke JPM maklumat ni. Itu sebabnya 16 hari bulan tadi PPD sampaikan kepada bukan PPD, JPM sampaikan kepada PPD pukul 10 pagi tadi. Kemudian pukul 1 tadi PPD sampaikan kepada pengetua dan pengetua pula kena sampaikan kepada cikgu hari ini juga. Di mana pelaksanaannya ialah esok. Jadi dalam masa yang suntuk itulah
Saya minta maaf, saya terpaksa panggil semua guru untuk kita taklimatkan ringkas pada hari ini. Okey, saya harap cikgu faham keadaan ini kerana terpaksa mengganggu cuti cikgu. Next slide. Okey. Tadi saya terangkan, cikgu kena mengisi tapak tapak PDPR setiap hari selepas cikgu mengajar. Kemudian cikgu boleh isikan sebelum 6 petang setiap hari cikgu. Kalau hari ni cikgu mengajar BM 2 jam, maka cikgu kena isikan kat situ 2 jam. Tapi sebelum 6 petang, pelaporan tu dah siap dihantar. Okey? Cikgu jangan tanya dulu. Lepas ni cikgu tanya. Okey, yang kedua, diisi oleh pegawai meja PDPR semua di PPD. Bila cikgu dah isi tu, sebelum 6 petang, kemudian yang PPD punya, pegawai PPD pula kena isi juga selewat-lewatnya jam 8 malam setiap hari. Jadi kalau cikgu isi selepas jam 6 petang, cikgu akan memberi kesulitan kepada pegawai di PPD. So saya harap cikgu isilah sebelum pukul 6 petang. Terima kasih. Next. Habis dah Kejap, saya nak tunjuk borang online. Okey, yang slide ini dah habis cikgu Yang slide itu saja. Sekarang ni kita nak apa yang cikgu perlu buat pada borang tersebut. Borang tu satu muka surat saja. Sebenarnya tak susah pun. Yang susah ialah bila kita tak buat PDPR. Kita tak tahu macam mana nak isi nanti. Okey. Email MOE di guru. Okey, kita isikan melalui, kita dah sebut tadi delima Kita gunakan delima. Kita isikan kita punya email, jangan email individu. Okey, yang kedua kod sekolah. Kod sekolah BEA 8645 huruf besar dan rapat. Huruf besar dan rapat. Macam tu contoh. Kemudian PPD petaling perdana, nama guru yang lengkap. Okey, bagi contoh. Menengah, tingkatan kelas cikgu ajar. Tingkatan kelas yang cikgu ajar dan nama kelasnya. Nama kelas tak boleh ringkas. Contoh dia Al-Amin, AA tak boleh. Kena tulis Al-Amin. Okey. Kemudian mata pelajaran ada kat bawah tu. Okey, kemudian tarikh cikgu isi bermakna esok lah. Esok 17 hari bulan 11. Esok mula cikgu besok mula. Kemudian jumlah murid dalam APDM, jumlah kelas yang cikgu ajar, jumlah pelajar yang cikgu ajar, berapa orang dalam tu? Jumlah. Bukan murid yang hadir jumlah. Kalau ada 21 orang, tulis 21. Kemudian pendekatan. Okey, cuba klik dekat arrow tu. Klik dekat arrow tu, nombor 10. Mazun, klik dekat arrow. Pendekatan. Dah klik, tunggu. Dah klik dah, tapi tunggu dulu, kejap. Dia slow. Mazun dekat puncak kat puncak. Tak keluar Okey. Kejap saya cuba balik. Oh, dia tak keluar lah. Okey, sekejap saya tengok. Okey. Dia ada secara dalam talian, secara luar talian dan gabungan dalam dan luar talian. Dia ada 3 lah cikgu pilih.
Kalau secara dalam talian, klik secara dalam talian. Kalau luar talian atau gabung dua-dua. Sama ada dalam atau luar. Kemudian nombor 11, bilangan murid yang hadir. Kalau 21 orang murid, yang hadir 6, tulislah 6 orang. Kalau 16 orang, tulislah 16 orang. Kemudian aplikasi dalam talian, dominan WhatsApp, ataupun Kahoot. Boleh tak keluar kat situ? WhatsApp, Kahoot, Quizy, Telegram, Google Classroom dan lain-lain. Nanti cikgu klik, cikgu tahu. Kalau cikgu guna Quizy tulis Quizy. Kalau guna Kahoot, tulis Kahoot. Kalau guna Google Classroom, cikgu klik Google Classroom. Okey, murid yang hadir di luar talian berapa orang? Okey, kemudian kaedah PDPR sama juga, modul. Kalau cikgu guna modul, dia ada dekat situ modul, ada projek, ada lebaran kerja dan lain-lain. Okey, kalau cikgu tak gunakan projek, cikgu tak gunakan modul, cikgu tak gunakan lembaran kerja, cikgu kliklah lain-lain. Okey, kemudian kaedah pentaksiran PBD dalam talian. Dia ada pentaksiran cikgu. Setiap subjek yang kita ajar, setiap hari kelas yang kita buat, kita kena buat pentaksiran. Okey, sama ada pentaksiran tu pentaksiran dalam talian ataupun pentaksiran di luar talian. Okey, pemerhatian atau cikgu bagi penulisan, cikgu bagi ujian lisan atau cikgu tidak melaksanakan pun cikgu klik dan lain-lain. Begitu juga dengan pentaksiran PBD, sama juga macam saya sebut tadi, cikgu klik nanti cikgu tahu. Kemudian isu pelaksanaan PDPR, maknanya apa masalah dia? Apa yang menjadi isu? Kalau cikgu klik dekat situ, dia ada tiada peranti, dia ada tiada capaian internet, guna peranti ibu bapa, sukatan pelajaran tidak dapat diselesaikan atau tiada isu. Tak ada masalah maknanya tak ada isu dan lain-lain. Kemudian penilaian keberkesanan PDPR cikgu tandalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 tu sangat setuju, yang ke arah 1 tu maknanya sangat tidak setuju, kalau 3 tu pertengahan lah. Kemudian cikgu klik hantar. Setiap hari sebelum pukul 6. Itu sahaja. Ada apa-apa cikgu nak tanya, cikgu boleh tanya sekarang. Saya harap cikgu faham. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, itu Cikgu sahaja. Rahim. Cikgu Rahim. Anak saya. Yes, Puan Kavida. Assalamualaikum. Cik Puan Rahim. Kavida. Mana satu ni? Cikgu Rahim. Ya, Puan Kavida, cakap. Okey, kalau hari Selasa dalam jadual yang diberi tak ada kelas macam mana? Bila ada kelas saja. Okey. Yes. So kita kena attach jadual yang disediakan oleh pihak sekolah? Tak perlu. Okey. Terima kasih. Kita Cik ikut- Rahim. Kalau cikgu ubah waktu, cikgu tulislah Okey. pukul berapa. Kalau petang lah. Okey. Cik Rahim, soalan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Puan Sas. Kalau hari tu Kak Sah ada 4 kelas. 4 kelas kena tulis semua situ. Ya. Alright. Maknanya 4 borang tu. 4 borang. 4 borang tu kena isi. Sebab Kak Sah mengajar sekali 4 kelas. Oh, maknanya gabungan lah. Ya, gabungan dengan 5. 4 kelas sekali on. Okey, 4 kelas, tambahkan jumlah murid dia semua. Kemudian tulis dekat situ jumlah semua. Kemudian yang hadir berapa? Tulis Nama dekat situ. kelas? Nama kelas? Gabungan tulislah kelas gabung. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Ataupun Encik Rahim, kalau kita gabung kelas, boleh tak kita sediakan kita buat 2 kali lah. Contohnya kita gabung 2 kelas. So kita buat kita key in Google kami 2 kali. Boleh. Okey, satu Boleh. lagi macam untuk saya anak murid saya yang kelas hujung-hujung tu, mereka selalu bekerja pagi sebab nak cari income. So saya buat kelas malam untuk mereka. Boleh. Sekarang saya tak boleh buat kelas malam lah. Tak. Sebab kena hantar sebelum pukul 6 kan. Ya. So, kena ubah waktulah kan. Kalau you wayang je tak boleh? Rasanya tak boleh wayang lah. Sebab kena tunggu mereka masuk Google Meet kan. Mereka masuk Google Meet malam je, 8:30 malam. Sebab mereka pagi kerja, petang pun kerja. Tak apalah,
Saya cuba ubah Cubalah cuba. okey. Lain? Ada lagi soalan? Cik Rahim. Selamat petang. Yes, Puan. Saya nak tanya, kalau kita buat dia macam PDPC tetapi itu di bawah program. So macam mana kita nak isi? Ada, dalam tu ada program. Maksudnya kita Dalam cuba tengok pelaporan harian guru. Puan Maizun tolong tengok kat bawah tu nombor berapa tadi saya nampak. Dekat borang PDPR tu. Atas sikit, atas lagi. Cuba tengok nombor 12. Kejap saya nak tukar ni, jap sekejap je. Oh, saya boleh tengok, nanti saya tengok. Dah. Window. Okey. Nombor 14, Puan Tan, nombor 14. okey. Kaedah PDPR, dia ada modul, projek, lembaran kerja, lain-lain. Okey. Cikgu klik dekat projek. Yang tu panggil projek ke Tuan Pengetua? Yang mana tu? Yang program Prihatin Ilmu tu, sebab saya buat 2 kali kan, hari Selasa dengan Boleh? hari Khamis. Boleh? Okey. Anggap projek okey. Boleh? Tu contoh dah ada tu. Okey, thank you. Next, ada lagi soalan? Guru-guru baru, okey? Semua. Cik Rahim, ada soalan dekat chat. Oh. Alamak, PJPK saya tak boleh nak jawab lah. Tak ada pula orang tanya pasal PJPK tadi. Tak apa, Puan Fazila. Nanti saya dapatkan maklumat, saya akan PM. Saya akan beritahu. Saya dapatkan maklumat tentang PJPK. Ada soalan lain? Saya nak bertanya, Encik Rahim, Assalamualaikum. Salam. Saya nak bertanya, hari tu jadual untuk tingkatan 5 ya. Tingkatan 5 matematik tak ada kat dalam sana. Jadual, sebab hari tu masa dia keluarkan jadual PKP tu dia kata peperiksaan yang dah on tak ada dalam jadual. Okey, tak apa. Saya minta Puan Raja komen sikit. Kita guna jadual lama ke apa? Saya bagi subjek yang dah lepas trial, saya ada buat jadual dia. Sebab bahasa Inggeris kita buat hari Selasa. That means pukul 1 sampai pukul 2. Matematik hari apa? Hari Jumaat. Matematik Jumaat. Oh, saya tak perasan jadual tu sebab saya guna jadual sendiri. Saya buat setiap hari Selasa. Okey, tak apa. Kita share balik. Nanti saya share balik. Okey. Thank you. Lain? Terima kasih cikgu, respon baik. Terima kasih ada 91 orang. Okey lah tu. Yang lain-lain nanti cikgu tolong beritahu ya. Nanti Maizon tolong masukkan dalam maklumat. Dapatkan apa tu maklumat-maklumat yang saya cakap tadi tu, ringkaskan, blast dalam grup pergerakan supaya cuma cikgu boleh baca. Okey. Cik Rahim, orang kaunselor tanya, kaunseling macam mana? Kaunseling tak perlu. Kaunseling projek lah, projek. Cuba buat projek. Ada satu lagi, kaunseling dengan guru cuti bersalin. Guru cuti bersalin. Yang kaunseling boleh buat projek lah. Cik Rahim, cuba explain yang nombor 21, nombor 9 ni Cik Rahim, kalau untuk kelas yang combine. Saya rasa takut cikgu tak faham. Ya. Nombor 9. Nombor 9. Katalah kita combine 3 kelas dalam satu kalau meet combine 3 kelas,
Contohnya satu kelas tu ada 21 orang, kalau 3 kelas dia jadi 63 orang lah. Kat sini 63 lah kan? 63. Dan then bilangan Kata- murid yang hadir dalam hadir katakan 47 kan. Okey. Boleh. Tapi saya rasa elok macam Puan Sunita cadang tadi tu. Dia isi 3 borang sebab orang ni pun senang aja, klik-klik aja. So maksudnya walaupun kita combine kelas, kita isi 3 borang jugalah. Saya rasa lebih elok macam tu. Okey. Sebab kita at least ada bukti kelas mana yang kita mengajar tu. Ya. Sebab cikgu nak tulis dekat situ tingkatan kelas nombor 6 tu. Nombor 6. Sebab dia ada kelas. Kalau cikgu gabungkan contohnya Bestari, apa lagi? Dua lagi. Yang boleh gabung. Katalah ikhlas, Bestari dengan amanah katakan. So Lagi baik maksudnya setiap sekarang ni kita buat ketetapan lah, setiap guru mesti buat untuk setiap kelas lah walaupun dia gabung. Sebab apa? Saya tengok borang ni senang je isi. Dia klik-klik-klik je. Cikgu tak payah komen apa semua tak perlu. Okey? Lebih memudahkan orang yang nak buat kat PPD tu. Sebab kesian juga kat dia orang ni. Dia orang pun tiap-tiap hari sebelum pukul 8 kena hantar laporan. Okey, lain? Saya rasa faham dah ni, senang je faham ni kan? Okey. Ada lagi cikgu? ERPH pun kena isi seperti biasa. Lagi macam biasa. Yang ringkas tu, yang ringkas Ada lagi? Kalau tak ada, Assalamualaikum Cik Rahim. Waalaikumsalam. Ya, Cik Muhammad Nizam. Nak tanya, kalau macam contoh kalau kita bagi kuis ataupun soalan dalam GC, kita ada bagi due date. Ada setengah pelajar yang dia jawab soalan tu tak dapat hari yang kita bagi. Jadi kita bagi due date macam contoh 2 hari. So macam mana kita nak isi? Sebab kan diorang akan turn in apa semua tu. Yang mana dah isi? Yang mana dah isi tu kita ambil yang mana dah isi je lah. Untuk hari tu je lah. Untuk hari tu je lah. Walaupun satu lembaran kerja yang kita bagi tu macam contoh 30 orang. Okay. Hari tu yang isi 15 orang je. Tulis 15 orang je lah. Walaupun esoknya ada lagi yang isi. Itulah sebab kat situ pentaksiran dia tu nombor kalau kita tengok dekat 15. Pentaksiran PBD dalam talian. Pentaksiran PBD di luar talian. Oh, okey. Kita isi yang tu lah. Kemudian ada satu lagi aplikasi yang aplikasi tu nombor 12. Sama ada Cik Nizam tadi buat apa kuis tadi Kahoot, kuis. Ya. Okey, kalau Cik Nizam buat kuis, dia ada dalam aplikasi dalam talian. Okey. Kemudian pentaksiran dia nombor 15 dengan 16, dia ada dekat situ pemerhatian, penulisan, lisan tidak melaksanakan lain-lain. Cuba mahirkan dekat situ. Saya pun tak faham ni. Maknanya yang menjawab kuis saya selepas waktu kelas, kita boleh isi dalam luar talian lah. Tidak dia kata dekat situ di luar talian. Okey. Okey. Ada lagi? Ada lagi cikgu? Cikgu Rahim? Ya. Kembali kepada kelas yang digabung kelas asal saya memang gabungan 2 kelas. So saya isi borang untuk 2 kelas berasingan itu ke? Ya, betul. Contohnya kelas apa yang cikgu gabung 2 tu? Biasanya Bestari dengan Amanah. Memang jadual waktu biasa kelas moral itu digabung. 2 kelas ini digabung. Cikgu ikutkan Amanah 1 kelas, moral 1 kelas. Apa tu? Apa tadi? Bestari 1 kelas, Amanah 1 kelas. Yes. Okay, thank you. Okay, Puan Chandra. Encik Rahim, isu pelaksanaan PDP ni, kalau lebih dari 1 isu kita buat apa ya? Dia boleh klik 1 je. Ya.
Dia boleh klik satu je. Yang mana cikgu rasa paling menjadi isu. Contohnya dia guna peranti ibu bapa. So hari tu dia tak dapat. Ramai yang tak dapat sebab guna peranti ibu bapa. Ibu bapa tak ada rumah. Okay, thank you. Encik Rahim nak tanya, Assalamualaikum Encik Rahim nak tanya. Salam. Kalau misalnya kita buat extra kelas, contoh macam kalau ikutkan jadual hari Jumaat, Form 4 dengan Form 5 saya clash untuk prinsip perakanan. Tapi saya buat combine, tapi Form 5 saya buat extra kelas. Yang extra kelas tu memang tak ada dalam jadual, perlu masukkan atau tidak? Lebih baik cikgu masukkan. Masukkan jugalah. Okey, terima kasih. Sebab kita tak terlalu bergantung kepada jadual saja. Dia kata yang mana buat kelas petang pun boleh. Cuma malam dia tak sebut ya. Okey, terima kasih. Encik Rahim, saya Puan Chang. Yes, Puan Chang. I nak tanya pelaporan tu adakah di Telegram saja ke dan macam mana? Kalau nanti kita tak pin, kalau nak ada banyak info nanti dia lari tak tahu ke mana. So pada setiap hari kita nak isi, adakah tempat di mana kita boleh setiap hari masuk terus boleh melapor? Dia memang dekat link yang dia bagi tu saja. So kita copy link tu kat mana? Apa ni Puan Maizun tak bagi link tu lagi ya? Ada dekat sudah dalam tu, dalam pergerakan. What I mean is this link dia kalau ada info-info yang ditambah-tambah tu mungkin akan naik tak tahu pergi mana. So kan setiap hari kita guna, adakah tempat di mana senang kita terus pergi terus buat, because this is everyday basis, no, we are going to use it every day. Adakah Puan Chang, Puan Chang boleh buat dalam WhatsApp Puan Chang. Puan Chang boleh buat satu rumah untuk Puan Chang je. Macam mana saya nak cakap I know lah. I thought Chang Maizun is posting it in the GC. She said in the chat box. So it's in the GC already. That's what I want. In the GC that is okay. Setiap kali kita masuk macam kita hantar ERPH saja. It's in the GC for the ERPH where you hand in. So it's there. So no need to worry. Dia satu lagi, ada satu cara lagi Puan Chang. Ada satu cara lagi yang saya buat. Dalam handphone saya letak satu rumah nama dia maklumat. So apa saja maklumat untuk diri saya akan letak di situ saja. Orang lain tak masuk. Saya rasa Puan Maizun boleh ajar tak? Macam mana ya? I know. No need. I know already. Okay. So apa kita nak kita cari kat situ je. Okay. Kejap. Contoh Pin. Okay, contohnya benda ni dalam pergerakan. So saya right click, lepas tu saya forward message, saya pergi kat save message. So dekat save message ni ada semua benda yang saya rasa benda penting yang perlu saya ingat lah. Okay, one more thing, kalau rasa nak selamat, saya copy link. Lepas tu saya katalah saya akan ambil kepada kehadiran. Saya akan letak link pada kehadiran. Link tu nanti saya akan starkan. Saya tak pastilah pula WhatsApp ni boleh star ke tak. Yang pin tu pin. Pin tu pun boleh. Ni pun boleh buat star message. So kalau pada bahagian star message, kalau kita buka kat sini, kita tengok pada star message saja dekat atas ni, star message, nanti dia akan keluar. Apa yang kita message yang kita starkan saja akan ada kat sini. Kalau pin pun boleh juga. Contoh saya pinkan yang ini. Okey, ada dah. Okey, ada lagi pertanyaan? Okey, Assalamualaikum. Salam, ya Ustazah. Ada soalan ya, untuk pendidikan Islam, ada ustazah yang ajar 8 kelas, 5 kelas, sebab tadi kata ketetapan kena setiap kelas hantar satu laporan. Itu pertanyaan mereka lah, boleh ke nak sekalikan? Okey, pada pendapat saya macam ni lah. Kalau yang mana memang sebelum ni kita dah gabung, elok kita gabungkan saja.
Okey. Yang mana memang kita baru nak gabung, contohnya disebabkan oleh PKP baru kita nak gabung, yang tu buat satu-satu. Oh, okey. Saya faham tadi maksud Ustazah. Kalau dia dah gabung sampai 4 kelas tu nanti mungkin dia akan banyak nak kena isi kan? Yelah. Terutama yang petang lah, yang banyak. Ya. Pagi tak Okey. banyak sangat. Sebab isu ni tadi tak ada pula dia orang bangkit kan. Sebab pengetua-pengetua ni kan dia tak mengajar agama. Dia tak mengajar moral. Jadi dia tak tahulah tu. Okey, terima kasih. Okey, macam tu tulis. Sebab mata pelajaran ada dekat situ. So dia akan faham. Kalau agama mesti gabung, kalau moral mesti gabung. Kalau pendidikan jasmani mesti gabung. Okey, ada lagi cikgu? Kalau tak ada, saya rasa saya tamatkan saja di sini. Terima kasih banyak-banyak. Maklumkan kepada rakan-rakan yang lain. Encik Rahim. Ya, Cik Haikal. Saya rasa tak ada apa, boleh faham lah tu. Alhamdulillah. Okey, so beritahu kawan-kawan, esok mula. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian yang cikgu